Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Puan Gayatri, anak perempuan Marimotu, pensyarah saya yang mengajar subjek BMMB 3163 Kebudayaan Kebangsaan. Saya, Khairil Ikhwan, bersama dua ahli kumpulan yang lain iaitu Nur Syafiqah dan Tan Zing Ying akan membentangkan budayaan Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Baiklah, kita pergi ke slide yang pertama. Pengenalan terlebih dahulu, kebudayaan Melayu pada hari ini telah mengalami pelbagai perubahan. Hasil daripada penerimaan pengaruh-pengaruh asing yang telah datang ke tanah Melayu pada suatu masa dahulu. Seperti sedia maklum, sebelum negara kita Malaysia diberi nama Malaysia dan pada dahulu dipanggil Tanah Melayu. Dan pada waktu itulah pelbagai pengaruh asing yang dibawa oleh orang-orang asing seperti orang India, Cina telah menjadikan kebudayaan Melayu pada hari ini lebih menarik. Perkara ini jelas berjaya menjadikan budaya Melayu lebih menarik dan diwarisi sehingga kini. Kita dapat lihat budaya Melayu pada hari ini masih dikekalkan sejak turun-temurun kerana keunikan yang telah dibawa oleh pengaruh-pengaruh asing dan dapat diterima oleh masyarakat Melayu. Baiklah, kita pergi pada pengaruh Hindu-Buddha terlebih dahulu. Kita tengok pada sejarah kedatangan Hindu-Buddha ke tanah Melayu. Perkembangan kebudayaan India di Asia Tenggara bermula sejak abad kedua sehingga abad ketiga, selaras dengan kemasukan pengaruh Hindu-Buddha. Proses ini berlaku secara tidak seimbang. Berikutan terdapat kawasan yang menerima pengaruh ini lebih lambat berbanding kawasan lain. Kesan terhadap pengaruh ini juga berbeza dari satu abad ke abad yang lain. Terdapat 3 teori kedatangan Hindu-Buddha di Asia Tenggara menerusi pembawaan golongan seperti Vaishya, Kshatriya, dan Brahmin. Baiklah, kita tengok pengaruh Hindu-Buddha dari aspek sosiopolitik. Pada aspek sosiopolitik ni, kita lihat pada sistem pemerintahan dan pentadbiran. Baiklah, kita tengok pada sebelum terlebih dahulu. Sebelum, budaya Melayu tidak mengamalkan dan tidak mempunyai sistem beraja. Dan setiap penempatan diketuai oleh ketua sahaja. Maknanya kita dapat lihat ini seperti tak ada sistem raja lah seperti sekarang, dan hanya ketua saja yang memimpin, seperti ketua kampung dan sebagainya. Dan selepas kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ni, sistem raja telah diperkenalkan. Raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagai bayangan Tuhan. Maknanya perintah atau segala yang disuruh oleh raja, yang ditetapkan oleh raja tu harus diikutlah, kerana mereka menganggap raja ni sebagai bayangan Tuhan pada budaya Melayu ketika itulah. Dan sistem pemerintahan yang berlandaskan pewarisan turut diperkenalkan. Ini bermaksud, contohlah kalau raja itu ada anak lelaki lah biasa yang akan memimpin. Maknanya kalau raja tersebut mangkat, maka anaknya akan diangkatlah sebagai raja yang baru. Ini adalah dari segi sosiopolitik lah, iaitu terhadap sistem pemerintahan dan pentadbiran. Baiklah, kita pergi kepada sosio budaya pula. Baiklah, kita lihat pada sosio budaya pada aspek kepercayaan. Sebelum ini, pada budaya Melayu ni, kepercayaan hanya kepada animisme yang diwarisi oleh nenek moyang. Kepercayaan dinamisme iaitu pemujaan terhadap benda seperti batu dan api. Maknanya kita tengok sebelum kedatangan Hindu-Buddha ni ada dua kepercayaan, iaitu animisme dan dinamisme, yang diamalkan oleh masyarakat lah pada ketika itu. Dan selepas kedatangan Hindu-Buddha, maka terbentuklah kepercayaan kepada dewa-dewa. Pengaruh dalam jampi dan mantra dalam melambangkan dewa-dewa. Dan konsep ketuhanan agama Hindu-Buddhisme diperkenalkan. Maknanya kita tengok pengaruh Hindu-Buddha ni dia membawa
terhadap kepercayaan kepada dewa-dewa. Kerana kita tahu agama Hindu-Buddha ni mereka ada dewa masing-masing. Mereka ada banyak dewa dan itu telah terserap, orang kata telah terpengaruh pada masyarakat Melayu, kepada budaya lah Melayu pada masa itu. Baiklah, kita pergi pula kepada adat. Kita tengok sebelum datangnya Hindu-Buddha, sebelum melakukan budaya Melayu hanya melakukan, masyarakat Melayu lah pada budaya tersebut hanya melakukan upacara nyanyian, tarian dan sajian, melakukan persembahan wayang kulit, orang kata menggunakan dan hanya mengamalkan adat berburu, dan terdapat pantang larang semasa kematian. Dan masyarakat Melayu pada masa itu juga hanya mengekalkan perubatan seperti mandi bumi. Itu saja yang sebelum kedatangan Hindu-Buddha. Dan setelah kedatangan Hindu-Buddha, pelbagai adat telah diperkenalkan. Sebagai contoh, adat melenggam perut kepada ibu mengandung, adat memecah garam, dan upacara bersanding kepada dua pasangan mempelai kita lah, lelaki dan perempuan, bersanding ataupun pada hari perkahwinan. Dan terdapat juga majlis kenduri kematian yang telah diperkenalkan pada hari kematian, hari ke-7, hari ke-40 dan hari ke-100. Upacara ini diperkenalkan bagi memohon keberkatan dari para dewa. Ini adalah pengaruhlah Hindu-Buddha setelah kedatangan mereka ke tanah Melayu dari segi adat. Baiklah, kita tengok pula pada bahasa dan sastra. Sebelum kedatangan Hindu-Buddha, masyarakat Melayu mengamalkan atau dikatakan menggunakan bahasa Jawa kuno saja. Bahasa Jawa kuno ni adalah bahasa Melayu, tetapi dia punya dialek lainlah sedikit. Itu adalah bahasa Jawa kuno. Dan setelah kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ni, pada abad ke-13, bahasa Sanskrit mula mempengaruhi masyarakat Melayu. Bahasa Sanskrit ni dibawa oleh pedagang India yang datang ke Kepulauan Melayu dan disebarkan oleh Sami ataupun pendeta. Pelbagai perkataan telah dipinjam dan masih digunakan sehingga kini. Sebagai contoh, perkataan dewa dan syurga. Bahasa Sanskrit ini juga mempengaruhi unsur cerita Penglipu Lara dan Jenaka. Dan bahasa Sanskrit ini juga telah mempengaruhi Seloka, Gurindam dan Mentera. Maknanya kita dapat lihat bahasa Sanskrit ini digunakan pada Seloka, Gurindam. Itulah pengaruh yang telah dibawa oleh Hindu-Buddha pada aspek bahasa dan sastra. Baiklah, kita tengok pula pada aspek kesenian. Sebelum kedatangan Hindu-Buddha, budaya Melayu hanya dapat dilihat terhadap kemahiran dalam membina seni peralatan seperti pisau bersoket saja. Selain itu, masyarakat Melayu pada itu hanya membuat tembikar dan belanga tanah. Penggunaan batu megalitik yang disusun atau membentuk meja bagi tujuan penyembahan. Maknanya masyarakat Melayu pada itu hanya menggunakan batu untuk membuat meja. Dan lakaran motif pada hiasan dan gendang. Lakaran yang kata biasalah. Dan setelah kedatangan Hindu-Buddha ini, maka pengaruh mereka telah membawa kepada seni bina kompleks berkaitan keagamaan dan istana. Seni ukiran pada patung dewa yang menjadi perhiasan dalam istana. Binaan yang diperbuat daripada batu untuk memperingati orang ternama atau peristiwa penting. Ini seperti tugu lah. Contoh macam untuk memperingati sesuatu perkara kepada masyarakat lah, masyarakat lain. Dan ukiran ini juga telah dilihat pada seni bina rumah masyarakat. Ini adalah pengaruh Hindu-Buddha yang dapat dilihat setelah kedatangan mereka. Baiklah, kita tengok pada aspek seterusnya, iaitu pada makanan. Sebelum kedatangan Hindu-Buddha, makanan masyarakat Melayu adalah bergantung kepada pertanian yang dilaksanakan. Masyarakat Melayu juga hanya memungut hasil hutan seperti sayur-sayur, macam itulah, dan hanya memburu binatang liar untuk memakan. Namun, setelah kedatangan Hindu-Buddha,
pengaruh Hindu-Buddha ni maka wujudlah penggunaan pelbagai rempah ratus. Rempah ratus kita tahu seperti kari dan sebagainya. Dan terdapat juga pengenalan kepada juadah baru seperti roti canai, chapati, dan tosai. Itu adalah pengaruh Hindu-Buddha pada sosial budaya aspek makanan lah. Baiklah, yang terakhir kita tengok pada dari segi sosioekonomi pula. Baiklah, pada aspek perkembangan aktiviti perdagangan, sebelum datangnya pengaruh Hindu-Buddha ni, masyarakat Melayu hanya mengamalkan sistem barter, iaitu sistem pertukaran untuk aktiviti jual beli. Tiada aktiviti perdagangan diwujudkan dan masyarakat hanya melakukan aktiviti memburu dan memungut hasil hutan. Dan setelah kedatangan Hindu-Buddha, pengaruh Hindu-Buddha ini telah mewujudkan aktiviti jual beli secara lebih bersistem. Dan aktiviti perdagangan juga mula diperluaskan. Itu adalah pengaruh Hindu-Buddha lah setelah kedatangan mereka. Kita nampak perubahan yang begitu drastik lah. Maknanya sistem jadi lebih orang kata tersusun dan masyarakat juga boleh bergiat lah dalam aktiviti perdagangan. Baiklah, yang terakhir kita tengok pada kesan lah daripada setiap pengaruh ni. Daripada sosiopolitik, kita dapat tengok kesan pada hari ini iaitu sistem peraja masih digunakan di Malaysia dalam kalangan raja-raja Melayu. Seperti sekarang lah, kerana kita tahu kita pada setiap negeri yang diduduki ada raja yang memerintah dan pengaruh Hindu-Buddha terlebih dahulu telah berjaya mengekalkan sistem peraja ni dan raja pada hari ini juga mengamalkan sistem pewarisan lah. Macam contohlah Raja Mangkat, anaknya akan diangkat menjadi raja yang baru. Baiklah, kita tengok pula pada kesan pada hari ini pada aspek sosial budaya, iaitu pada masa kini pelbagai adat masih menjadi rutin seperti melenggam perut dan bersanding. Ini kita dapat lihatlah seperti masyarakat yang masih tinggal di kampung, ada ibu-ibu mengandung yang masih mengamalkan rutin melenggam perut dan bersanding itu adalah seperti biasalah pada hari perkahwinan satu pasangan yang terdiri daripada lelaki dan perempuan akan bersanding lah. Dan kita dapat juga lihat kesan pada sosial budaya ni, perkataan yang mempengaruhi sastra Melayu juga masih digunakan. Seperti perkataan syurga, dewa, perkataan banyak lagi lah, agama, masih dipinjam daripada bahasa Sanskrit. Kesan daripada pengaruh Hindu-Buddha. Dan daripada itu terbinalah juga kamus-kamus yang menerangkan definisi. Itu adalah kesan lah daripada bahasa Sanskrit yang dibawa oleh pengaruh Hindu-Buddha. Dan termasuk juga aspek seni bina. Kita dapat lihat ini aspek seni bina seperti corak-corak, binaan-binaan India masih digunakan dan menjadi orang kata tarikan lah pada hari ini oleh masyarakat Melayu. Baiklah, kita tengok pula pada makanan seperti roti canai masih menjadi makanan pilihan rakyat di Malaysia. Malah lebih baik roti canai ini menjadi makanan utamalah oleh masyarakat Malaysia yang terdiri bukan saja dari orang Melayu dan juga menjadi pilihan oleh orang Cina dan lain-lain. Itu adalah kesan dari segi sosial budaya. Dan yang terakhir kita dapat tengok pada sosioekonomi. Pada hari ini, aktiviti jual beli secara sistematik amatlah penting dalam memberi manfaat kepada penjual dan pembeli. Kita tengok hasil pengaruh Hindu-Buddha yang telah mencipta sistem orang kata jual beli yang secara sistematik telah membantu rakyatlah pada hari ini untuk peniaga, untuk mencari rezeki dan untuk pembeli orang kata untuk mencarilah barang-barang keperluan lain. Disamping aktiviti perdagangan juga di Malaysia telah bergiat dengan lebih maju. Kita dapat lihatlah pada hari ini aktiviti perdagangan di Malaysia bergiat maju. Dan ini orang kata hasil daripada pengaruh yang dahulu yang daripada Hindu-Buddha yang memperkenalkan perdagangan. Dapat dilihat bahawa aktiviti perdagangan ini menyumbang banyaklah keuntungan kepada negara Malaysia dan juga menyumbang kepada kesan manfaat yang baik kepada masyarakat di Malaysia lah. Itu adalah kesan dari setiap aspek sosiopolitik, sosial budaya dan sosioekonomi. Baiklah, saya pada tajuk seterusnya saya
Teruskan dan kepada rakan seperjuangan saya. Saya Nur Syafiqah binti Anwar akan menyambung pembentangan mengenai pengaruh Arab atau Islam terhadap budaya Melayu. Sebelum itu, mari kita lihat mengenai sejarah kedatangan pengaruh Arab atau Islam di tanah Melayu. Jadi, agama Islam mula menampak di alam Melayu apabila para pedagang Arab menjalinkan hubungan ekonomi dengan masyarakat Melayu. Kepulauan Alam Melayu telah menjadi pusat persinggahan para pedagang dari selatan tanah Arab pada abad ke-5 Masihi. Melaka antara salah satu wilayah yang menjadi punca penyebaran Islam sehingga seluruh pelosok tanah Melayu menerima Islam ketika itu. Jadi, kepesatan penyebaran Islam ini didorong oleh penerimaan golongan pemerintah, khususnya Sultan dan Raja yang telah memeluk agama Islam daripada pedagang dan pendakwah Arab ketika itu. Kemudian, agama Islam ini disebarluaskan kepada rakyat melalui binaan pusat pengajian dan penyebaran dakwah Islam. Seterusnya, kita lihat daripada aspek Baiklah, seterusnya kita akan lihat aspek sosiopolitik pengaruh Arab ataupun Islam terhadap budaya Melayu. Dalam sosiopolitik, yang pertama kita akan lihat pada sistem pemerintahan dan pentadbiran, khususnya institusi kesultanan. Seperti yang dinyatakan oleh Khairil, bahawa masyarakat Melayu terlebih dahulu menerima pengaruh Hindu-Buddha sebelum menerima pengaruh Arab dan Islam. Jadi, pada ketika itu, masyarakat Melayu masih mempercayai konsep dewa-dewa di mana raja dianggap sebagai jelmaan daripada Tuhan dan dianggap sebagai manusia suci. Dalam masyarakat Hindu, mereka mempunyai sistem kasta yang membahagikan setiap rakyat mengikut kategori. Terdapat 4 sistem kasta. Yang pertama adalah kasta Brahmin, yang kedua adalah kasta Ksatria, yang ketiga adalah kasta Vaishya dan yang terakhir adalah kasta Sudra. Jadi setelah tersebarnya agama Islam di tanah Melayu ketika itu, golongan yang pertama menerima agama Islam adalah Sultan dan Raja. Jadi pengislaman Sultan dan Raja ini telah mewujudkan kerajaan Melayu Islam hasil daripada pedagang Arab yang menyebarkan Islam pada ketika itu. Jadi Sultan dianggap sebagai ketua negara Islam dan Zilullah fil alam, iaitu bayangan Allah di bumi. Jadi, Sultan memainkan peranan dalam melindungi agama dan adat yang dibantu oleh alim ulama dan mufti sebagai penasihat. Jadi, watak dan peribadi Sultan yang positif, cintakan ilmu, berdamping dengan ulama ini telah membuka mata rakyat untuk menerima Islam ketika itu seperti Sultan Mansur Shah di Melaka. Jadi, kita dapat lihat di sini perbezaan antara golongan agama dalam pengaruh Hindu-Buddha dan golongan agama dalam pengaruh Arab Islam, di mana dalam Hindu-Buddha golongan agama tidak mendapat tempat istimewa di dalam istana. Manakala dalam pengaruh Islam dan Arab, golongan agama sangat berperanan penting dan mempunyai keistimewaan di dalam istana. Seterusnya kita lihat sistem perundangan. Jadi sebelum ini masyarakat Melayu telah menggunakan perundangan tradisi Hindu-Buddha iaitu hukum kanun Manu untuk menjatuhkan hukuman mengikut golongan kelas ataupun kasta. Setelah adanya pengaruh Arab dan Islam, mereka telah mengubah perundangan ini yang terbahagi kepada dua, iaitu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Antara undang-undang bertulis adalah seperti Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Laut Melaka, Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Perak, Undang-Undang Kedah dan Undang-Undang Johor. Kita lihat isi kandungan dalam Hukum Kanun Melaka, antaranya adalah tanggungjawab raja dan pembesar, pantang larang dalam masyarakat, hukum kesalahan jenayah dan kesalahan lain, undang-undang keluarga dan masalah ibadat. Jadi, kita lihat kepada undang-undang yang tidak bertulis, bermaksud undang-undang ini tidak ditulis secara
di atas kertas, namun undang-undang ini dihafal oleh ketua adat, di mana adat undang-undang tidak bertulis terbahagi kepada dua, iaitu adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning pada ketika itu, dan adat Temenggung yang diamalkan di semua negeri kecuali Negeri Sembilan dan Naning. Bertitik tolak daripada itu, kita akan lihat aspek sosio-budaya dalam pengaruh Arab atau Islam terhadap budaya Melayu. Aspek sosio-budaya yang pertama kita akan lihat pada kesenian yang difokuskan iaitu seni ukir dan kaligrafi, seni bina dan seni hiburan. Kita lihat seni ukir dan kaligrafi. Jadi setelah menerima pengaruh Arab dan Islam, ukiran yang dihasilkan adalah lebih bermotif geometri dan flora berbanding motif fauna. Jadi ukiran pada kayu ataupun ukiran yang dihasilkan berbentuk rupa seperti bulatan, segitiga ataupun segi empat ataupun flora tumbuh-tumbuhan. Hal ini kerana Islam melarang penggunaan motif fauna iaitu haiwan ataupun binatang ataupun makhluk hidup. Jadi, penggunaan motif fauna sudah tidak lagi digunakan secara meluas. Walau bagaimanapun, motif fauna ini masih lagi dihasilkan tetapi tidak menyerupai bentuk sebenar haiwan yang dihasilkan. Sebagai contoh, motif itik pulang petang, di mana motif itu tidak digambarkan seperti itik yang sebenar dan telah disesuaikan dengan rupa geometri. Seterusnya, ukiran yang berunsurkan patung ataupun figura tidak lagi dilakukan. Hal ini sama seperti motif fauna kerana Islam melarang penggunaan makhluk hidup. Jadi, unsur patung dianggap sebagai pemujaan. Seterusnya, ukiran lebih bertumpu pada seni kaligrafi, tulisan khat, yang menggunakan tulisan Arab ataupun Al-Quran. Kita lihat pada seni bina, di mana kesenian yang berunsurkan Arab dan Islam paling ketara boleh dilihat pada binaan masjid, iaitu tempat ibadah bagi umat Islam, khususnya bentuk kubah yang bulat. Seterusnya, istana dan bangunan-bangunan rasmi pentadbiran juga berunsurkan seni bina Islam setelah adanya pengaruh Arab dan Islam di tanah Melayu. Dan yang paling ketara dan pertama sekali seni bina yang dihasilkan adalah penggunaan batu nisan pada perkuburan orang Islam. Kita lihat pada seni hiburan di mana alat muzik yang berasal dari Arab adalah seperti gambus, kompang dan hadra. Jadi alat muzik ini akan dimainkan bersama dengan nyanyian ataupun tarian, di mana nyanyian berunsurkan keagamaan juga turut didendangkan dalam bahasa Arab seperti nasyid, marhaban, kasidah dan sebagainya. Manakala seni tarian pula yang mempunyai pengaruh Arab ada seperti rodat, hadrah dan sebagainya. Selain itu, kepercayaan turut terangkum di bawah aspek sosio-budaya, di mana masyarakat Melayu sebelum ini mempercayai animisme iaitu semangat ataupun roh daripada benda, objek dan unsur alam. Jadi penyembahan yang dilakukan adalah dalam bentuk pemujaan ataupun pemberian makanan. Dalam masa yang sama, terdapat juga masyarakat Melayu yang telah menerima pengaruh ataupun kepercayaan Hindu-Buddha, di mana mereka mempercayai pemerintah dalam kalangan golongan raja-raja. Dan pada ketika ini, konsep dewa-dewa diperkenalkan dan konsep Tuhan juga sudah diperkenalkan. Setelah menerima pengaruh Arab dan Islam, masyarakat Melayu telah menerima ajaran Islam dengan bermulanya pengislaman golongan raja dan diikuti oleh rakyat. Jadi perubahan dan penerimaan ini adalah secara bertahap mengenai Islam yang sebenar. Jadi boleh dikatakan bahawa masyarakat Melayu tidak menerima Islam secara keseluruhan pada ketika itu kerana disampaikan secara bertahap-tahap. Dan penerimaan Islam ataupun kepercayaan Islam ini adalah berpegang pada konsep tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Esa, iaitu Tuhan yang satu. Dan masyarakat Melayu ketika itu masih menerima dan mengamalkan pengaruh dari luar selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, terdapat lagi amalan ataupun sedikit budaya daripada Hindu-Buddha yang diamalkan walaupun mereka telah memeluk agama Islam.
Di samping itu, nilai pengaruh Arab dan Islam dalam budaya Melayu yang dapat dilihat adalah nilai berpakaian sopan. Jadi, masyarakat Melayu menggunakan kain batik sebagai pakaian biasa ataupun pakaian harian, sama ada sebagai baju ataupun kain sarung. Namun, penggunaan kain batik ini berubah menjadi lebih tertutup dan sopan, seperti yang kita dapat lihat dalam gambar di mana masyarakat Melayu dahulu hanya menggunakan kain batik secara berkemban di paras dada, kemudian kain batik diselimpangkan di bahagian bahu, kemudian pakaian mereka lebih menutup pada bahagian lengan dan akhir sekali kain batik digunakan sebagai kerudung atas kepala. Jadi, setelah menerima Islam, masyarakat Melayu lebih menggunakan pakaian yang menutup anggota badan ataupun aurat mengikut syarat dalam Islam. Seperti yang kita lihat di mana kaum lelaki menggunakan jubah berwarna putih ataupun warna apa saja dan perempuan menggunakan abaya, pakaian yang bertutup dan tudung di atas kepala untuk menutup aurat. Jadi, pakaian ini adalah diinspirasikan daripada orang Arab yang gemar menggunakan jubah bagi kaum lelaki dan abaya bagi kaum wanita. Kita lihat nilai seterusnya dalam hubungan sesama manusia. Islam menekankan nilai menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih berilmu, dan saudara Islam sendiri, seperti amalan berjabat tangan dan mencium tangan. Seperti yang kita lihat, apabila orang Islam saling bertemu ataupun berjumpa, mereka akan berjabat tangan dahulu, sama ada yang tua ataupun yang muda, ataupun sebelum mereka ingin pulang, mereka akan mencium tangan. Bagi golongan yang lebih muda akan mencium tangan yang golongan yang lebih tua. Ataupun satu lagi amalan iaitu berlagak pipi. Berlagak pipi ini hanya diamalkan sesama jantina. Ini pun menunjukkan nilai menghormati ataupun untuk mengeratkan hubungan sesama saudara Islam. Seterusnya, hubungan sesama manusia dapat ditunjukkan melalui amalan menziarahi jiran yang digalakkan bagi mengeratkan hubungan silaturahim, dan Islam menganggap tetamu sebagai pembawa rezeki. Jadi, amalan menziarahi sangat ditekankan dalam agama Islam. Aspek sosio-budaya akan dibahaskan lagi melalui adat resam, iaitu adat kelahiran dan adat perkahwinan. Kita fokuskan pada adat kelahiran terlebih dahulu. Jadi, adat kelahiran ini berlaku selepas kelahiran bayi, di mana adat menyapu madu dan minyak sapi ataupun minyak savenai pada mulut bayi dilakukan oleh masyarakat Hindu. Setelah menerima ajaran Islam, adat ini hampir sama, tetapi dalam konteks Islam dipanggil sebagai tahnik bayi yang dilakukan menggunakan buah tamar. Buah tamar merupakan buah yang manis. Kemudian buah tersebut dikunyah oleh bapa bayi tersebut ataupun orang yang lebih berilmu. Buah tersebut akan disapu pada lelangit bayi. Tujuan adat ini hampir sama, adalah untuk memudahkan mereka untuk bercakap apabila mereka sudah berkebolehan untuk bercakap. Dan adat mentahnik bayi ini akan disertakan dengan bacaan doa dan surah-surah khusus dalam Al-Quran. Jadi, adat mentahnik merupakan sunat kerana dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Seterusnya, kita akan lihat adat resam dalam adat perkahwinan. Jadi, berikut merupakan adat sebelum perkahwinan berlangsung. Antara adat yang dilakukan adalah adat meresi. Adat meresi ini telah diamalkan oleh masyarakat Hindu untuk mengenal latar belakang bakal pasangan yang akan dikahwini nanti. Dalam konteks Islam yang hampir sama dengan adat meresi, yang disebut sebagai ta'aruf. Jadi ta'aruf ini dilaksanakan mengikut ajaran Islam yang disertai oleh orang tengah sebagai wali ataupun wakil keluarga. Kebiasaannya orang tengah tersebut adalah dalam kalangan lelaki ataupun wanita sendiri. Lelaki kebiasaannya bapa ataupun datuk ataupun adik-beradik perempuan tersebut, untuk memudahkan komunikasi antara keluarga perempuan tersebut dengan lelaki tersebut. Jadi, konsep ta'aruf ini lebih menjaga batas pergaulan antara kedua-dua insan dalam mengenal antara satu sama lain. Sejajar dengan itu, kita akan lihat aspek sosioekonomi pengaruh Arab atau Islam dalam budaya Melayu.
Dalam urusan perdagangan, masyarakat Melayu sebelum ini telah menggunakan sistem jual beli yang bersistem seperti yang dihuraikan oleh Khairil. Namun setelah menerima pengaruh Arab dan Islam, mereka menukar sistem ini kepada sistem yang lebih berkesan iaitu sistem timbang dan sukat. Jadi sistem timbang dan sukat ini memudahkan para pedagang dan pembeli ketika mereka melakukan urusan jual beli. Terdapat dua sistem yang digunakan iaitu sistem tahil dan kati. Jadi sistem ini digunakan untuk menimbang emas, perak, batu permata dan bahan wangian seperti minyak wangi. Dan sistem kedua adalah sistem bahara yang menggunakan dacim ataupun kita sebut sebagai dacing, iaitu penimbang seperti dalam gambar tersebut untuk menyukat rempah ratus seperti lada hitam, bunga cengkih, buah pala dan sebagainya daripada negara lain yang berdagang di tanah Melayu ketika itu. Jadi perkiraan antara dua sistem ini diseimbangkan dengan satu bahara bersamaan dengan 205 kati. Dalam aspek sosioekonomi, hal yang tidak dapat dipinggirkan adalah urusan berjual beli. Jadi, masyarakat Melayu dahulu masih menggunakan sistem barter, iaitu perniagaan yang tidak menggunakan perantara, di mana mereka akan bertukar barangan yang sedia ada dengan barangan lain ataupun bertukar dengan sesuatu perkhidmatan. Hal ini kerana masyarakat Melayu tidak mempunyai mata wang. Namun, pengaruh Hindu-Buddha ketika itu mula menggunakan mata wang dalam urusan jual beli. Seterusnya, setelah kemasukan pengaruh Arab dan Islam di tanah Melayu, mereka memperkenalkan penggunaan mata wang sebagai perantara nilai barangan jual beli dengan lebih adil dan tepat. Jadi antara mata wang yang wujud ketika itu adalah wang timah Melaka yang mempunyai tarikh Islam dan nama sultan yang memerintah ketika itu. Misalnya di Kelantan telah dijumpai kepingan duit dinar yang bertahun 577 Hijrah, di mana mata wang ini menunjukkan wujudnya kerajaan Islam ketika itu. Dan pada mata wang tersebut terdapat tulisan Arab iaitu Al-Julus, Kelantan 557 Hijrah dan Al-Mutawakkil. Jadi penemuan mata wang ini membuktikan bahawa mereka telah melakukan urusan jual beli menggunakan mata wang. Seterusnya, aspek sosioekonomi akan dikembangkan lagi melalui bahasan mengenai cukai yang diperkenalkan setelah pengaruh Arab dan Islam datang di tanah Melayu. Jadi, cukai adalah bayaran yang dikenakan pada aktiviti ataupun barangan tertentu. Kemudian, cukai yang dikumpul ini akan diulang semula menjadi sumber pendapatan kerajaan untuk pembangunan kepada rakyat ataupun pembangunan kepada negara. Dan cukai ini dikenakan kepada pedagang luar yang berdagang dan menjual barangan di tanah Melayu ketika itu. Seterusnya, riba dihapuskan setelah wujudnya pengaruh Arab dan Islam di tanah Melayu. Amalan riba merupakan satu amalan yang bersifat kezaliman, mengambil kesempatan dan bersifat penindasan. Jadi, amalan riba ini dihapuskan kerana masyarakat Melayu Islam berdagang mengikut ekonomi Islam yang mengharamkan amalan riba dalam perniagaan. Jadi, penegasan amalan riba ini sudah dinyatakan dan termaktub dalam Hukum Kanun Melaka dan Hukum Kanun Laut Melaka. Dan akhir sekali kita dapat lihat pada kutipan zakat di mana golongan kaya dan berkemampuan diperintahkan oleh pembesar ataupun golongan sultan dan raja untuk membayar zakat. Dan zakat yang dikutip itu akan disimpan oleh Baitul Mal, iaitu satu organisasi yang menguruskan kewangan kutipan zakat tersebut. Dan Baitul Mal ini akan menjadi harta negara, namun fokusnya bertumpu semula kepada masyarakat yang memerlukan ataupun rakyat yang memerlukan. Baiklah, mari kita lihat apakah kesan pengaruh Arab dan Islam terhadap budaya Melayu yang masih terjadi sehingga kini. Baiklah, yang pertama kita akan lihat pada kesan sosiopolitik melalui raja berperlembagaan. Seperti yang saya huraikan bahawa
Institusi Kesultanan merupakan titik permulaan kepada raja berperlembagaan yang diamalkan sehingga kini. Jadi, pemerintahan beraja diteruskan dan dipindah bersesuaian dengan konsep demokrasi di negara kita yang mana rakyatnya terdiri daripada kaum, bangsa, agama yang berbeza-beza yang menjadikan negara kita unik dan bervariasi. Jadi, konsep raja berperlembagaan dengan adanya seorang raja dan permaisuri yang dipatuhi dan ditaati oleh semua rakyat dapat menjamin kesejahteraan negara. Jadi, jawatan yang di Pertuan Agong ini adalah sebagai ketua utama negara dan diiringi oleh raja yang memegang peranan sebagai pemerintah tertinggi negara manakala rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpin melalui pilihan raya. Seterusnya, kesan sosiopolitik dilihat pada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi, Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah diperkenalkan pertama kali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada hari kemerdekaan iaitu 31 Ogos 1957. Kemudian diperkenalkan sekali lagi sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada Hari Malaysia iaitu 16 September 1963. Jadi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini mengandungi 15 bahagian yang dihuraikan secara terperinci mengenai undang-undang tertinggi di Malaysia. Jadi setiap rakyat sama ada Perdana Menteri ataupun Kabinet Menteri dan sebagainya harus mentaati undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seterusnya kita lihat pada kesan sosio-budaya melalui kesenian. Jadi seni bila Islam masih terlihat kukuh sehingga kini seperti bangunan Sultan Abdul Samad yang menjadi mercu tanda Kuala Lumpur dan tapak warisan negara. Contoh lain yang boleh dikatakan seperti Masjid Putrajaya yang mengekalkan ciri Islam. Seterusnya, nilai yang dikongsi dan adat resam. Masyarakat Melayu masih boleh mengamalkan nilai, adat resam dan budaya kaum lain selagi tidak bercanggah dengan Islam. Jadi dapat dikatakan bahawa pengaruh Arab dan Islam telah disesuaikan mengikut budaya tempatan yang diamalkan oleh orang Melayu. Dan akhir sekali, agama dan kepercayaan. Jadi orang Melayu berkait dengan agama Islam seperti yang termaktub dalam perkara 160 bahawa orang Melayu beragama Islam, berbahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Akhir sekali, kita akan lihat pada kesan sosioekonomi dalam budaya Melayu setelah menerima pengaruh Arab atau Islam. Yang pertama, kita lihat sistem cukai. Seperti yang telah dikupaskan bahawa sistem cukai telah dilaksanakan kepada para pedagang yang berdagang di tanah Melayu. Jadi, sistem cukai masih diamalkan sehingga kini. Namun dalam konteks yang berbeza. Maka terdapat 4 jenis cukai di Malaysia. Yang pertama, cukai secara langsung, cukai secara tidak langsung, cukai jualan dan cukai barangan dan perkhidmatan. Cukai secara langsung merupakan cukai pendapatan hasil daripada pekerjaan. Dan cukai secara langsung juga dikategorikan sebagai cukai keuntungan harta tanah. Kemudian, cukai secara tidak langsung merupakan cukai perkhidmatan. Sebagai contoh, apabila kita pergi ke sesuatu restoran untuk makan dan kita menggunakan perkhidmatan di sana seperti penghantaran makanan di meja dan ini dikira sebagai cukai perkhidmatan. Seterusnya, cukai jualan yang dikenakan kepada pengeksport ataupun pengimport barangan ke luar negara ataupun barangan untuk masuk ke dalam negara. Kebiasaannya barangan ini akan dikenakan sebanyak 10%. Dan akhir sekali, cukai barangan dan perkhidmatan GST yang akan dijelaskan kemudian. Seterusnya kita akan lihat kesan sosioekonomi dari segi mata wang. Jadi jelas kita dapat lihat bahawa penggunaan mata wang masih digunakan sehingga kini walaupun kita sudah berevolusi dengan teknologi di mana kita sering menggunakan telefon pintar untuk membayar apa-apa sahaja melalui transaksi dan sebagainya. Jadi penggunaan mata wang ini masih mengekalkan unsur keislaman dalam mata wang ringgit Malaysia yang seperti kita dapat lihat bahawa penggunaan tulisan Jawi pada bahagian belakang di atas tersebut masih menggunakan tulisan Jawi iaitu Bank Negara Islam dan di hujung bawah sebelah kanan tertulis ringgit Malaysia dalam tulisan Jawi. Dan akhir sekali kita dapat lihat perbankan Islam.
di mana pengurusan wang yang berlandaskan syariat Islam mula diperkenalkan oleh mana-mana syarikat bank di Malaysia. Jadi, perbankan Islam ini adalah berdasarkan prinsip perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba yang berbentuk faedah seperti yang telah dikupaskan tadi bahawa amalan riba dilarang dalam Islam. Dan syarikat perbankan Islam ini ditubuhkan secara meluas seperti yang kita dapat lihat, misalnya Bank Islam, Tabung Haji yang khususnya memfokuskan perbankan yang berunsurkan Islam dan bank lain juga seperti MyBank Islamic yang asalnya bersifat konvensional dan mula memperkenalkan MyBank Islamic yang lebih berbentuk perbankan Islam. Berikut merupakan gambaran hasil kutipan cukai barangan dan perkhidmatan. Jadi, kutipan ini akan digunakan dan dibelanjakan semula melalui kolej dan universiti, melalui sekolah, melalui kesihatan, pusat-pusat kesihatan, seterusnya untuk membantu golongan yang memerlukan seperti orang fakir miskin. Cukai juga digunakan untuk pembangunan negara, untuk keselamatan dan pertahanan negara, khususnya seperti Angkatan Tentera Malaysia. Kemudian cukai ini juga digunakan untuk pertanian dan perindustrian dan akhir sekali digunakan untuk infrastruktur dan kemudahan awam. Salam sejahtera Puan, nama saya ialah Tan Simin dan saya akan meneruskan pembentangan bagi huraian tentang budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh Cina serta kesan pengaruh asing ini. Baiklah, bagi kedatangan pengaruh Cina, kita dapat lihat bahawa pada abad ke-18, kaum Cina telah memasuki wilayah Nusantara dalam skala yang besar secara mendadak. Pada akhir abad ke-19, British telah menggalakkan kemasukan imigran Cina ke tanah Melayu. Hanya demikian, pihak British memerlukan tenaga buruh yang ramai untuk membantu mereka mengeluarkan biji timah yang banyak untuk keperluan revolusi perindustrian di Britain. Akhir sekali, orang Cina mereka bekerja di lombong biji timah dan juga menjalankan perniagaan sebagai aktiviti ekonomi mereka. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan dengan menerangkan budaya Melayu sebelum dan selepas menerima budaya asing iaitu pengaruh Cina dan juga kesan pengaruh Cina ini terhadap budaya Melayu dari aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya yang pertama ialah bangsa. Sebelum budaya Melayu menerima pengaruh asing iaitu pengaruh Cina, semenanjung tanah Melayu didiami oleh kaum Melayu dan orang asli dengan sebilangan kecil kaum lain yang bukan kaum Cina. Selepas budaya Melayu menerima pengaruh Cina, telah muncul masyarakat Baba dan Nyonya terutamanya yang mereka mendiami di negeri Melaka dan juga Pulau Pinang. Dan kemunculan masyarakat ini adalah hasil daripada perkahwinan campur antara kaum Melayu dan juga kaum Cina. Dalam slide ini, mari kita lihat apakah persamaan antara masyarakat Baba Nyonya dengan juga kaum Melayu. Yang pertama, bahasa pertuturan. Masyarakat Baba dan Nyonya ini mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian semasa berjual beli dan juga berinteraksi dengan masyarakat tempatan. Bagi adab makan, masyarakat Baba dan Nyonya ini menggunakan tangan ketika makan dan amalan ini adalah sama seperti kaum Melayu. Yang ketiga, agama. Agama anutan Baba dan Nyonya ini adalah dari nenek moyang mereka iaitu agama Buddha dan juga ada sesetengah daripada mereka telah menukar agama kepada agama Islam dan juga agama Kristian. Aspek yang keempat iaitu pakaian. Dari segi pemakaian, kita dapat lihat bahawa masyarakat Baba dan Nyonya ini memakai pakaian kebaya dan juga kain sarung seperti kaum Melayu. Dari segi cara masakan, masyarakat Baba dan Nyonya ini cenderung kepada masakan Melayu dan juga menggunakan rempah ratus dalam masakan mereka. Dan saya dapat rumuskan bahawa orang Cina ini telah mengalami proses pembudayaan asimilasi dan
Perubahan ini dapat dilihat dari segi budaya, benda iaitu pakaian, makanan dan juga masakan, dan budaya bukan benda iaitu adat resam, pemikiran dan juga agama, dan serta bahasa termasuk bahasa pertuturan mereka, iaitu mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Baiklah, mari kita lihat apakah kesan daripada aspek bangsa ini, iaitu telah wujud masakan baba dan nyonya. Yang pertama, wujudnya kari kapitan. Kari ini merupakan kari yang terkenal di Pulau Pinang dan bahan yang digunakan dalam masakan ini lebih kurang sama dengan rendang, tetapi dengan penambahan daun limau purut dalam bahan asas dalam masakannya. Seterusnya, wujudnya makanan seperti laksa nyonya. Laksa ini tidak menggunakan ikan seperti laksa kaum Melayu, tetapi laksa ini menggunakan air rebusan ayam yang direndam bersama dengan daun kesum dan juga bunga kantan. Seterusnya, nasi kunyit. Nasi kunyit ini dimasak daripada beras, pulut dengan santan dan kunyit. Dan nasi ini dihidangkan bersama kari ayam, rendang, dan telur rebus yang berwarna merah ketika perayaan bulan pertama untuk bayi yang baru dilahirkan. Dan amalan ini juga diamalkan oleh kaum Cina sampai sekarang. Seterusnya, jenis-jenis masakan yang mengandung kicap soya, sos tiram, dan beberapa ikan, sama ada ikan, ayam atau daging juga merupakan pengaruh daripada budaya Cina. Dan jelaslah bahawa masakan masyarakat baba dan nyonya ini adalah unik dan tersendiri kerana menggabungkan budaya masakan Melayu dan juga Cina. Baiklah, kesan daripada aspek bangsa ini kita juga dapat lihat dari segi bahasa dialek. Hasil daripada penyerapan budaya telah memberi kesan terhadap ragam bahasa yang membentuk dialek iaitu bahasa Melayu Baba menurut tokoh Zawiya Mat dan juga Masyitah Sulaiman pada tahun 2007. Dan perkataan yang diserap ini telah mengalami proses penyesuaian dari segi sebutan dan juga makna. Dan pertuturan Melayu Baba ini adalah ringkas kerana semua perkataan tersebut hanya merupakan kata dasar sahaja dan tidak banyak menggunakan imbuhan dalam ayat. Dan bahasa Melayu Baba ini adalah meminjam bahasa Cina atau utamanya dialek Hokkien. Disebabkan saya merupakan orang Hokkien, saya dapat lihat bahawa bahasa Baba ini dari segi sebutannya memang sama dengan dialek Hokkien. Contoh pertama iaitu saya. Saya dalam bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa Baba disebut gua. Anda, lu, dia, i, kita, walang, dan juga bagi perkataan ayah dalam bahasa Baba disebut sebagai dia. Bagi aspek sosial budaya dari segi bahasa pula, sebelum budaya menerima pengaruh Cina, bahasa Melayu menerima pengaruh bahasa Sanskrit diikuti bahasa Melayu klasik menerima bahasa Arab dan bahasa Melayu moden menerima bahasa Eropah. Dan selepas menerima pengaruh asing ini, terdapat 500 kosakata bahasa Melayu yang diserapkan daripada bahasa Cina. Dan kosakata ini meminjam kosakata bahasa Cina terutama dari dialek Hokkien. Dan kebanyakan kata pinjaman telah mengekalkan bunyi dan juga makna asal dalam bahasa Cina. Dan sesetengah perkataan ini juga mengalami perubahan makna. Dan punca perubahan ini adalah daripada perhubungan antara masyarakat Melayu dan juga masyarakat Cina pada ketika itu. Baiklah, yang ini merupakan contoh-contoh perkataan bahasa Melayu yang meminjam daripada bahasa Cina dan juga terdapat berbagai bidang. Contoh bidang pertama iaitu buah-buahan dan makanan. Contoh yang pertama, laiji. Dalam bahasa Cina ialah li zhi. Dan bihun. Perkataan bihun ini juga meminjam daripada dialek Hokkien iaitu sebutannya juga sama iaitu bihun. Dan pao dalam bahasa Cina ialah pao. Dan perkataan mi ini juga dipinjam daripada bahasa Cina itu mian. Dan tauhu juga meminjam daripada bahasa Cina itu tofu. Dalam bidang manusia dan budaya pula, perkataan nenek ini sebenarnya dipinjam daripada perkataan bahasa Cina itu nai-nai, tauke, dalam bahasa Cina ialah toujia, tanglong juga dipinjam daripada bahasa Cina itu tenglong, angpao, dalam bahasa Cina hongbao. Dari segi bidang makan pula,
Perkataan Chongshan ini sebenarnya juga pinjam daripada perkataan bahasa Cina itu Changshan atau cipau dalam bahasa Cina, Mahjong dalam bahasa Cina, Mahjiang, Kekwa dalam bahasa Cina Qihua, peralatan yaitu tong dan juga dalam bahasa Cina adalah tong. Dan bagi kenderaan contoh seperti sampan juga meminjam daripada bahasa Cina yaitu sampan. Baiklah, untuk kesan bagi bahasa ini, kita dapat lihat bahawa telah wujudnya Kamus Tui Bahasa Melayu Cina. Antara Kamus Melayu Cina tertua di dunia ialah Kamus Malaysia Guoyi Yu, iaitu bermaksud senarai perkataan negeri Melaka dalam bahasa Melayu. Dan dari segi jumlah entry, kamus ini berjumlah 482 patah perkataan, dan antara entry yang tergandung dalam kamus ini dapat dibahagikan kepada 17 kategori, iaitu astronomi, geografi, musim dan waktu, tumbuh-tumbuhan, haiwan, rumah dan istana, alat perkakas, orang, perilaku, tubuh badan, pakaian, makanan dan minuman, barang emas dan permata, kemasyarakatan dan sejarah, hitungan dan umum. Seterusnya, kamus ini disusun bertujuan untuk memenuhi keperluan pegawai kerajaan dinasti Ming mempelajari bahasa Melayu dalam rangka penjalinan hubungan dengan kerajaan Melaka. Dan pada masa kini, wujudnya pelbagai kamus Tui Bahasa Melayu Cina untuk membantu pengguna penutur bukan jati. Bagi aspek sosial budaya dari segi adat resam, sebelum budaya Melayu menerima pengaruh Cina, wujudnya amalan jarah menjarahi sanak saudara, jiran tetangga dan juga sahabat handai. Dan kaum Melayu juga akan menyambut kedatangan tetamu ke rumah masing-masing semasa perayaan Hari Raya. Dan kaum Melayu juga akan menghidangkan pelbagai jodoh. Dan selepas budaya Melayu menerima pengaruh asing ini, kaum Melayu telah mengadaptasi tradisi kaum Cina sambil mengekalkan unsur-unsur budaya sendiri. Baiklah, mari kita lihat apakah kesan dari aspek adat resam ini terhadap budaya Melayu. Yang pertama, kaum Melayu telah mengamalkan amalan pemberian ampau, iaitu sampul yang berisi wang pada Hari Raya Aidilfitri. Bagi kaum Melayu, hanya golongan berkahwin sahaja yang boleh memberikan ampau kepada yang masih bujang. Tetapi bagi kaum Melayu, orang dewasa tidak mengira sudah berkahwin atau bujang akan memberikan ampau kepada kanak-kanak kecil, remaja yang bersekolah, nenek, datuk atau anak kepada ibu bapa. Seterusnya, kaum Melayu juga bermain bunga api dan mercun semasa hari perayaan. Bagi kaum Cina, permainan ini bertujuan untuk melambangkan peristiwa yang mulia dan juga dipercayai dapat mengusir roh-roh jahat. Bagi kaum Melayu pula, permainan bunga api ini hanya untuk tujuan keseronokan sambil menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Baiklah, dari segi bina dalam aspek sosial budaya, sebelum budaya Melayu menerima pengaruh asing, bentuk masjid dibina berdasarkan adat budaya masyarakat berpandukan ajaran Islam. Dan selepas budaya Melayu menerima pengaruh asing, kita dapat lihat bahawa sewaktu lawatan pertama Sultan Melaka ke China, kerajaan China telah menghadirkan beberapa orang tukang Cina yang beragam Islam. Dan setelah mereka kembali ke Melaka, bangunan-bangunan masjid mula didirikan. Dan masyarakat Cina memperkenalkan seni bina dan reka bentuk yang menarik ke tanah Melayu dan bentuk pertukangan tersebut menjadi rujukan untuk membina masjid. Baiklah, mari kita lihat apakah kesan pengaruh asing ini dari aspek seni bina. Yang pertama, rekaan masjid Cina Melaka diakulturasikan kepada kaum Cina dan diolah mengikut kesesuaian budaya kaum Melayu di negara Malaysia. Dan seterusnya, menurut tokoh Abdullah Yusuf dan Syaimat Ismail pada tahun 2014, hijrah masyarakat Cina ke Asia Tenggara membawa bersama mereka bentuk bumbung meru pada masjid peringit dengan sedikit penyesuaian agar sesuai dengan persekitaran. Yang ketiga, masjid Tenggara telah wujud yang menggabungkan seni bina Cina dan Islam serta dihiasi dengan batu mama Cina yang cantik dan indah.
Selain daripada aspek sosial budaya, kita juga dapat lihat daripada aspek sosial ekonomi. Kaum Melayu dapat meneladani sikap kaum Cina yang mempunyai sikap semangat kerja yang kuat, berdaya saing dan juga bersifat keusahawanan. Dan hal ini secara tidak langsung dapat menggalakkan persaingan secara sihat dalam kalangan kaum-kaum di Malaysia. Baiklah, bagi aspek sosio-ekonomi ini, mari kita lihat dari segi struktur ekonomi. Sebelum budaya Melayu menerima pengaruh asing iaitu pengaruh Cina, mereka mengamalkan ekonomi secara diri dan tertumpu kepada bidang pertanian dan juga bekerja sebagai nelayan. Selepas budaya Melayu ini menerima pengaruh asing, mereka telah mengubah landscape ekonomi dan usaha Melayu telah mula menceburi dalam bidang ekonomi dan juga perniagaan. Dan mereka semua bersaing secara bersama-sama untuk menikmati hasil bumi dengan kaum imigran. Baiklah, mari kita lihat apakah kesan pengaruh asing ini. Yang pertama, pengaruh Cina telah memperkenalkan sistem ekonomi komersial. Dan sistem ekonomi ini corak dia telah berubah kepada ekonomi moden berteraskan industri buruh. Seterusnya, tanah Melayu telah menjadi kawasan pengeluaran biji timah yang tertinggi di dunia. Dan kaum Melayu telah mula menjual barang kesenian, kraf tangan, biji benih padi, kelapa serta mengubah suai kedai runcit dan kedai kopi. Dan aktiviti perdagangan sama ada secara import atau ekspor dijalankan secara besar-besaran. Akhirnya, telah mewujudkan sistem perbankan dan juga pelaburan. Baiklah, untuk pembentangan ini, saya ingin merumuskan bahawa hubungan antara pengaruh asing dan kaum Melayu telah menjadi tinggalan sejarah yang besar kerana telah memberi kesan dari aspek sosio-politik, sosio-budaya dan juga sosio-ekonomi. Dan hubungan mesra ini telah menyebabkan berlakunya proses pembudayaan lalu mewujudkan budaya baharu yang unik. Baiklah, berikut merupakan rujukan yang kami gunakan sepanjang menghasilkan tugasan ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.